A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk kita teruskan lagi kuliah bulanan kita, khususnya berkaitan dengan tafsiran surah Al-Fatihah, yang mana kita menggunakan tafsir Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun dikenali sebagai tafsir Hamka, seorang agamawan tokoh mufassir Al-Quran dari Indonesia. So insya-Allah kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Pada pada bulan-bulan yang lepas, kita dah melalui bermula dengan awal surah Al-Fatihah. So kita dah tengok pertamanya surah Al-Fatihah, kita tengok kepada cara penamaannya, sebab penamaannya, Fatihah dan sebagainya itu kita dah selesai lah. Okay, dinamakan sebagai Al-Fatihah, pembuka, kerana dia membuka Al-Quran. Dia lah introduction terhadap Al-Quran tu. So dia introduce kita terhadap Al-Quran. So dengan Al-Fatihah. So itu muka hadapannya. Kemudian kita masuk ke dalam surah Al-Fatihah, dimulakan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. So itulah ayat pertama, dimulakan surah Al-Fatihah ini dengan basmalah, dan kita telah bincangkan berkaitan dengan kepentingan basmalah itu sendiri. Sehingga kan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Quran, bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Ummul Quran ataupun Al-Fatihah. Itu maksudnya tak sah solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. So itu kepentingan membaca Al-Fatihah. So kita mula dengan basmalah tadi. So setiap perbuatan yang tidak dibacakan dengan bismillah, so perbuatan itu dianggap sia-sia. So itu kepentingan basmalah tadi tu. Okay, kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi segala puji itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang berhak dipuji atas dasar Tuhan ataupun Rabbul Alamin, Tuhan kepada alam semesta. Kat sini syukur kita adalah syukur yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syukur ataupun terima kasih kita pada peringkat makhluk, itu adalah disebabkan bukan makhluk yang menentukan rezeki kita dan sebagainya, tapi makhluk itu menjadi wasilah ataupun asbab, dengan izin Allah SWT kita dapat manfaat. Contohnya, kita pergi ke klinik, berjumpa dengan doktor, kita dapat ubat, kita makan Alhamdulillah sihat, kita cakap terima kasih doktor. So terima kasih di situ, tanda syukur di situ bukanlah kerana doktor itu yang telah menyembuhkan penyakit kita, akan tetapi dengan izin Allah SWT lah yang sebenarnya menyembuhkan kita melalui wasilah ataupun asbab ubat-ubatan yang kita pakai itu. Jadi alhamdulillah, segala puji yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Kemudian kita juga tengok kepada sifat Allah SWT, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kerana dengan sifat pemurah dan penyayangnya itu, banyak benda rahmat yang diberikan kepada kita selaku makhluk Allah SWT. Okay? Kita daripada bayi, daripada dalam perut sekalipun, bagaimana janin ataupun selepas janin, bayi yang di dalam perut tu macam mana dia reti untuk makan makanan yang mana mak dia suap dalam mulut mak dia, dapatlah salur kepada anaknya. Macam mana anak dalam perut tu tahu macam mana nak tidur, macam mana nak bernafas, walhal mereka masih lagi tidak boleh berfikir ketika itu dalam perut. Itu semua adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dilahirkan, macam mana seorang bayi itu tahu untuk menangis bagi meminta makanan kalau lapar, itu adalah rahmat Allah SWT yang mendetikkan hati bayi itu untuk menangis, contohnya untuk meminta makan. Bila dah besar, kadang-kadang bayi pun, kanak-kanak yang besar 1 tahun 2 tahun ni, dia tak tahu kalau dia main kat tangga tu dia jatuh, boleh sakit. Tapi dengan rahmat Allah SWT, banyak lindungan-lindungan yang diberikan. Sama ada orang perasan,
orang tolong, tiba-tiba Allah detikkan tak jadi nak jatuh dan sebagainya, itu semua adalah rahmat Allah SWT. Hatta bila dah dewasa, seperti mana kita sekarang pun, kadang-kadang kita bawa kereta tu, kita tak tahu. Rupa-rupanya ditakdirkan pada hari itu ada berlaku kemalangan di situ. Tapi dan time tu lah kita sakit perut, keluar rumah lambat sikit sebab nak buang air dulu. Ataupun kita menyinggah dulu dekat Petronas ke, dekat mana-mana ke, nak membuang air dulu. Tanpa kita sedar bahawasanya Allah SWT telah menyelamatkan kita daripada malapetaka yang sepatutnya terjadi di tempat tu. Jadi itu semua adalah rahmat Allah SWT yang kita tak tahu bila dan di mana rahmat itu akan diberikan. Tapi walaupun Allah SWT itu ada sifat Rahman Ar-Rahim, yang sentiasa berbuat baik dengan kita, yang sentiasa memberikan diskaun kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi Allah SWT ampunkan. Allah SWT juga tidak mahu kita lupa bahawasanya Allah juga adalah Malik Yaumiddin, Tuhan pemilik kepada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti berlakunya proses semakan terhadap dosa dan pahala kita. Dan juga proses penghakiman akan berlaku ketika itu untuk menentukan sama ada kita ada buat baik atau kita ada buat salah. Sekiranya kita buat baik, Alhamdulillah, kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan sekiranya kita melakukan kesalahan, na'udzubillah, kita boleh dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, dalam kita beriman Allah SWT itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga perlu sedar bahawasanya itu bukan satu tiket atau satu alasan untuk kita boleh melakukan dosa, kerana seimbangnya antara Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah juga Malik Yaumiddin, Tuhan ataupun pemilik hari kiamat, yang mana pada hari kiamat nanti semua perkara akan dihisap daripada sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besarnya. Malik Yaumiddin. Jadi disebabkan kita rasa kita ni banyak dosanya, kita ni tidak mampu, kita ni seorang hamba Allah SWT yang memerlukan kepada petunjuk, disebabkan itu Allah SWT kata kita perlulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allah SWT sahajalah kita sembah, kerana dia sahajalah yang boleh menyelamatkan kita daripada seksa neraka sebagai contoh, daripada melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Hanya kepada Allah SWT sahajalah kita sembah supaya dia memberikan rahmat dan rahim kepada kita. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah SWT sahajalah kita minta pertolongan, dengan harapan dengan pertolongan Allah bagi itu memberikan kita Rahman dan Rahim tu. Rahmat Allah SWT ditimpulkan ke atas kita. Maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kemudian macam mana ataupun sambungan daripada kita mohon kepada Allah SWT, meminta pertolongan, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Sebab kalau ikutkan permintaan kita sebagai manusia ni, kita ada banyak permintaan. Kita sebagai manusia ni, nafsu kita ni selalu menginginkan macam-macam. Kalau buat checklist tu, mungkin checklist kita tu tak habis-habis kan. Hari ni checklist kita lain, esok checklist kita lain. Hari ni nak makan lain, esok nak makan lain. Tak payah kata hari. Pagi nak makan lain, tengah hari rasa nak makan lain dah. Jadi kemahuan manusia itu tidak ada limitasi, tidak ada batasannya. Cuma apapun permintaan dan keinginan kita, kita sebenarnya ada satu keinginan mutlak, satu permintaan mutlak kepada Allah SWT, iaitu kita minta Allah SWT untuk memberikan kita petunjuk. Kerana petunjuk itu adalah secara umumnya merangkumi segala permintaan baik kita. Ini permintaan baik lah. Permintaan buruk kita tak masuk kan. Ini saya cerita permintaan baik. Sebab kalau kita minta nak berjaya oleh Allah SWT, so kejayaan itu kita nak daripada Allah SWT dengan cara yang ada hidayah. Maksudnya dengan petunjuk Allah tu kita berjaya. Kalau berjaya itu dimaksudkan dengan berjaya itu adalah berjaya dari sudut pelajaran. So kita nak Allah SWT berikan hidayah kepada kita supaya kita berjaya dalam pelajaran. Kalaulah berjaya di situ atas dasar berjaya duniawi, yang mana kita nak berjaya dalam bisnes kita sebagai contohnya, sebab dalam kerjaya kita sebagai contoh. Jadi cara untuk kita dapat kejayaan dalam bisnes, dalam kerjaya kita itu adalah kejayaan yang hasil daripada huda, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab tu saya kata meminta petunjuk daripada Allah SWT itu adalah permintaan yang paling mutlak, yang hakikatnya itulah yang kita minta. Yang lain-lain kita nak sihat, kita nak macam-macam lagi lah. Semuanya itu di bawah ataupun perincian terhadap petunjuk hidayah Allah SWT. Macam contohnya orang nak sihat. Sekarang ni orang semua nak sihat, tapi jalan untuk mencari sihat tu sekarang ni macam-macam. Ada yang baik, ada yang tak baik.
So kita nak sihat dengan cara yang baik, yang mendapat restu ataupun yang menepati syariat Allah SWT. Kita tak nak jadi sihat dengan cara yang tidak baik, kan, pakai orang kata apa, ubatan-ubatan yang tidak dibenarkan, yang tidak patut syarak dan sebagainya. So itu adalah sihat, tapi sihat yang tidak baik. Jadi sebab tu permintaan yang paling mutlak adalah ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang kita berhenti pada bulan yang lepas, 19-10 itulah bulan yang lepas, pada ihdinas siratal mustaqim. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ. Cumanya ayat 7 yang terakhir ni Hamka telah membahagikan ayat itu kepada 3 bahagian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu, ini yang kita akan baca kat muka surat ni. Ghairil maghdubi 'alaihim, yang kedua, dan yang ketiga waladdallin. Okey, so itu kita insya-Allah kita akan cuba habiskanlah hari ini ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7. Cuma sebelum kita masuk kepada ayat, saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah ni. Kalau kita talaki dengan ustaz-ustazah yang mengajar Al-Quran ni, so dia adalah perbahasan berkaitan dengan cara membaca Al-Fatihah ini. Cuma yang saya nak kita fokuskan pada hari ini, yang saya nak sentuh adalah satu cara bacaan yang selalu saya boleh katakan selalu kita baca. Kadang-kadang saya sendiri pun jadi imam, kadang-kadang terbaca macam tu juga. Tapi seorang ulama tajwid, ulama ulum Quran, Dr. Ayman Swaid daripada Syria, dia telah membetulkan bacaan kita dalam surah Al-Fatihah ni. Selalu kita akan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita kata situ kan. Lepas tu kita sambung balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kalau kita tak cukup nafas kan, kita berhenti kat situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah cara bacaan ni selalu yang mungkin kita pernah baca macam itulah. Tapi dalam Dr. Ayman Swaid daripada Syria, seorang ulama dalam tajwid, dalam bacaan Al-Quran, selalu menjadi hakim untuk pertandingan tilawah hatta di Malaysia sekalipun. Dia pun menegur, dia kata tidak boleh berhenti di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim dan sambung daripada situ ghairil maghdubi 'alaihim. Sebab itu dia ada isu teknikal bahasa Arab sikit lah. Saya tak nak pergi detail di situ lah. Cumanya perkataan ghairi kat situ dia tak boleh mula kat situ, ghairil maghdub. So bacaan yang baiknya adalah kita habiskanlah satu ayat tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai habis. So seeloknya kita gabung satu ayat tu, habiskanlah ayat 7 ni. Tariklah nafas cukup-cukup awal-awal tu, habiskan ayat ni. Selalunya orang kata sekat dekat waladdallin tu, sebab waladdallin tu panjang kan, 6 harakat kat situ kan. So kalau boleh pernafasan itu dibetulkan, so nafas yang secukupnya, barulah kita baca lepas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai habis. So itu satu perkongsian lah saya nak kongsikan berkaitan dengan bacaan. Dari sudut maknanya memanglah tidak ada kesalahan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayunya, kita boleh fahami ayat tersebut. Tapi ini dari sudut tata bahasa Arabnya, so dia ada isu di situ lah kalau kita start dengan ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, itu sekadar ringkasan saja. Okay, baik, kita terus pergi kepada ayat kita hari ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan, sirat tu jalan. Alladzina an'amta, orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. So kembali balik pada ayat yang sebelum ni, kita minta dengan Allah SWT untuk tunjukkanlah kita ni jalan. Ihdinas sirat, tunjukkanlah kita ni, berilah petunjuk jalan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni pun kita dah bincang pada bulan yang lepas. Ulama kata jalan yang lurus tu Allah, jalan yang lurus itu Al-Quran, jalan yang lurus itu Islam, jalan yang lurus itu
dakwah Nabi dan sebagainya. So itu semua adalah tafsiran ulama, yang mana tafsiran-tafsiran ini tidaklah orang kata kontradik, tidaklah bertentangan antara satu sama lain. Ini semua tafsiran yang sama. Sebab kalau kata Quran, Quran tu adalah kalam Allah. Kalau kata Islam, Islam itu adalah ajaran daripada Allah. Kalau kata dakwah Nabi, Nabi SAW berdakwah atas perintah dan juga atas ajaran Allah SWT. So itu benda yang sama. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma jalan yang lurus itu Allah SWT huraikan lagi, perincikan lagi. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah engkau berikan, yang telah engkau nikmatkan ya Allah kepada mereka sebelum ini. Ini bermaksud jalan yang lurus ini adalah jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu itu? Terdiri daripada para nabi, para rasul, orang-orang soleh, syuhada, orang-orang yang mulia, orang-orang yang wara' dan sebagainya. So itulah jalan-jalan yang telah dilalui oleh mereka. So jalan-jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, itulah jalan yang kita minta untuk kita sama-sama lalu juga di atas itu. Sebab bila kita nak jalan yang betul, kita kena ikut orang yang telah melalui jalan yang betul. Bila kita buat satu perkara, kita buat satu pekerjaan itu, selalunya akan ada orang yang ajar kita dahulu, orang yang tunjuk dulu kepada kita. Dan sekiranya jalan yang dia buat itu adalah betul, so kita ikutlah dia, kita follow lah. Sebab kita tahu apa yang dia buat itu adalah betul, so apa yang dia ajarkan kepada kita itu betul, so kalau kita ikut, kita pun akan betul. Kalau apa yang dia buat itu salah, dia ajar kepada kita, kita pun pergi ikut juga. So sudah pastinya end produknya akhir nanti kita pun akan salah. Masak ke sebagai contohnya kan, kita tengok dia masak tu, kita tahu dah masak dia tu salah. Bakar kek 1 jam, api kuat-kuat, dia buat tu pun salah, buktinya kek dia pun rentung. Bila dia pula mengajar kita, kita pula pergi ikut dia, kita pun sama rentung juga kek kita, contohnya lah makanan kita goreng ke sebagainya, kita pun sama rentung juga. Sebab kita tahu bila dia salah, kita pun akan salah. Jadi bila kita tengok orang tu buat betul, kan, orang tu buat jadi, so kita tahu kita kena ikut dia. Sebab hasil dia, produk dia kita nampak, dia menjadi. Okay. So itu maksudnya. Jadi kalau kita tengok pada perenggan pertama ni, Hamka kata kita telah mendengar berita bahawa terdahulu dari kita, Allah pernah mengurniakan nikmatnya kepada orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu. Kerana itu kita mohon kepada Allah agar kepada kita ditunjukkan pula jalan itu. Macam saya kata tadi, orang dulu dah pernah lalui, alhamdulillah memperolehi nikmat, kita pun nak minta Allah SWT bagi kita jalan yang sama. Telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah, dan telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid, dan telah ada pula orang-orang yang saleh. Semuanya dikurniai bahagia oleh Allah kerana menempah jalan itu. Bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Akhirnya kita dapat rasa dakwah, pengorbanan para nabi dulu, para rasul, para syuhada, para solihin, alhamdulillah kita dapat merasa. Berkatnya perjuangan umat Islam yang terdahulu menyebarkan agama Islam kepada kita, khususnya kita di Malaysia, alhamdulillah kesannya kita merasa kita boleh menganut agama kita dengan selesa di negara Malaysia ni, betul tak? Ada negara yang sampai diharamkan pemakaian tudung, tidak dibenarkan solat, tidak dibenarkan apa-apa yang berkaitan dengan agama. Solat pun tidak dibenarkan di tempat awam. So mereka struggle, mereka ada kepayahan yang mereka terpaksa lalui untuk menjalankan agama. Tapi berbeza dengan kita, alhamdulillah di Malaysia, berkat usaha ulama-ulama terdahulu, orang solehin yang terdahulu, para syuhada yang dulu menyebarkan agama sehinggalah ke tanah Asia, sehinggalah kepada kita di tanah kita ini. Dan alhamdulillah akhirnya kita beranak-beranak dah Islam dah. Kita lahir-lahir tu dah Islam dah, alhamdulillah. Sebab kita dah memperoleh hidayah dengan lebih awal lagi, ditentukan oleh Allah SWT. Kan? Ada orang lain yang peroleh hidayah lepas dah lama berada dalam agama lama mereka, kemudian mendapat hidayah. So bila dapat hidayah tu, revert masuk Islam balik, banyaklah ujian dan cabaran yang mereka lalui untuk semata-mata menjadi seorang Muslim. Berbeza dengan kita yang Allah SWT permudahkan. Itu maksudnya bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu kita mohonkan pula agar kepada kita diberikan pula petunjuk supaya kita menempuh jalan itu dengan selamat. So kita minta Allah SWT berikanlah jalan itu
Jalan yang lurus tu berikanlah pula kepada kami ini, ya Allah, supaya kita boleh lalu jalan tersebut. Inilah yang kita mohonkan dengan isti'anah kepada Allah. Inilah yang kita mohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah isti'anah, memohon pertolongan daripada Allah SWT. Pertolongan apa? Pertolongan agar Allah SWT tunjukkan kita jalan yang lurus, berikanlah kita hidayah. Dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sifatnya huda. Huda lil muhsinin, huda lil muttaqin. So Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Kita mohonkan tunjuki kiranya kami mana yang benar, kerana yang benar hanya satu, tidak terbilang. Yang benar ini khusus kepada agama, akidah. Yang benar tu adalah satu. Kan? Bila kita beragama, bila kita bercakap soal iman, dia satu saja. Dia tak ada yang lain. Sebab dia tidak boleh diduakan. Apatah lagi di 3, 4, 5 dan 7 lah. Kalau kita boleh mendua mentigakan agama, dia dah masuk kepada satu fahaman, dia dinamakan sebagai pluralism. Plural kan, bahasa Inggeris dia singular dan dia plural banyak. So bila kita mengakui agama lain juga adalah benar, maksudnya akidah agama lain itu juga adalah benar. So itu masalah. Kan? Macam mana kita boleh mengakui akidah agama lain? Macam mana kita nak selaraskan dengan agama kita? Kita beriman Allah tu yang benar. So macam mana kita boleh kata Tuhan agama lain juga benar? So dia kontradik. Sebab Tuhan yang kita percaya itu dialah yang paling berkuasa. So kalau ada Tuhan yang lain yang kita akui, na'udzubillah, yang kita akui dalam agama lain pun berkuasa, so timbullah persoalan siapa yang lebih berkuasa. So bila ada competition macam tu, itu bukan Allah SWT. Kerana Allah SWT itu tidak boleh ditandingi. Dialah yang Maha Esa. Kan? Tidak ada yang lain. So sebab tu, kalau kita bercakap soal kebenaran, dari sudut akidah, kebenaran itu adalah satu. Itu agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang benar di sisi Allah adalah satu, iaitu Islam. Metod atas rencana ini, kalau kita tengok, metod atas rencana yang benar di dalam menegakkan akhlak, budi bahasa, pergaulan, hidup, falsafah, iktisad, perekonomian, ijtima' kemasyarakatan, siasah dan sebagainya. So ini adalah, orang kata apa, refleksi terhadap agama itu kita boleh tengok terhadap ini. Akhlak kita, budi bahasa kita, pergaulan kita, falsafah, ekonomi kita, semuanya dijalankan berteraskan kepada yang benar, iaitu kepada Islam, kepada syariat Islam. So itulah yang benar. Menjalankan gaya hidup kita ini berteraskan atau berlandaskan kepada Islam. So itulah yang kebenaran, itulah jalan lurus yang kita minta daripada Allah SWT. Okay. Kita pergi pada perenggan selanjutnya. Sebab bawah tu dia cuma huraian sikit je. Dia kata kami memohon pimpin kiranya kami ke jalan itu. Jalan bahagia yang pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang engkau cintai dan mencintai engkau. Jalan-jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan yang mana Allah cintai mereka, iaitu Nabi, Rasul, syuhada, salihin. Yang Allah SWT sayang, Allah SWT kasih mereka, dan mereka juga mengasihi Allah SWT yang menegakkan jalan terang di dunia ini. Sekali-kali bukanlah kami meminta kulit nikmat di luar kelihatan menang, padahal di batin kami kalah. Yang ini saya cakap tadi berkaitan dengan permintaan kita yang hakiki. Macam saya kata tadi, kita memang ada banyak kemahuan, kita ada banyak permintaan yang kita nak daripada Allah SWT. Kita boleh minta, tak ada masalah. Dalam doa kita, kita nak spesifik doa kita. Ya Allah Tuhanku, murahkanlah rezeki aku bulan ni, contohnya. Ya Allah Tuhanku, tahun ni bagilah bonus, contohnya lah kan. Spesifik. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh minta dengan Allah SWT. Cumanya permintaan yang hakiki kita itu, tak kisahlah apa permintaan kita itu, kita kena sedar bahawasanya permintaan yang hakiki itu adalah kita minta petunjuk daripada Allah SWT. Kita minta jalan yang lurus daripada Allah SWT. Kita minta pertolongan terhadap apa permintaan-permintaan kecil kita itu, pastikan permintaan kecil kita itu adalah berdasarkan kepada petunjuk Allah SWT. Supaya, macam Hamka kata, supaya kita tak dapat satu nikmat yang sebenarnya hanya pada kulit je nikmat. Tapi padahal di dalam batinnya tu kalah. Maksudnya kadang-kadang kita minta satu benda tu yang kita rasa itu adalah nikmat. Tapi rupa-rupanya ia adalah azab kepada kita. Macam mana pula tu kan? Dia nikmat tapi dia azab. Contohnya macam istidraj. Okay? Dalam agama ni kita ada istidraj. Istidraj ni maksudnya adalah nikmat yang Allah bagi terhadap seseorang itu, dan seseorang itu berterusan melakukan dosa. Kadang-kadang kita tengok orang tu, Allah SWT bayar cash kat dia.
dia melakukan dosa, melakukan maksiat contohnya, melakukan penipuan contohnya, Allah SWT bayar cash. Allah SWT tarik nikmatnya contohnya. So itu adalah mereka yang Allah SWT berikan balasan serta-merta di atas dunia. Mungkin boleh jadi itu satu balasan, satu hukuman pada Allah SWT, tapi sebenarnya di situ adanya rahmat Allah SWT, sebab Allah SWT bagi kita peluang untuk kita sedar, kita bertaubat di atas muka bumi, supaya kita tidak dihukum, diazab di akhirat nanti. So itu adalah satu rahmat Allah SWT, kan? Sebab tu bila kita ditimpa musibah, kita kena sentiasa ingat bahawasanya musibah ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah. Kalaulah kata kita tengah senang, Allah tarik, kesenangan itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kalau kita sihat, kemudian kita sakit, kesihatan itu bukan milik kita, tapi itu milik Allah. Dan Allah boleh tarik balik. Okay? Dan musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah hadis Nabi yang banyak. Nabi sendiri pun kata, boleh jadi ia merupakan satu kafarah terhadap dosa-dosa kita. So Allah nak ampunkan, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu dalam azab itu adanya rahmat Allah SWT. Tapi kadang-kadang ada orang, dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat dan sebagainya, tapi nikmat dia tidak terputus-putus, bahkan bertambah-tambah nikmatnya. So yang ni macam mana pula kan? Adakah nak menunjukkan bahawasanya dia itu betul? Buktinya Allah sentiasa bagi nikmat pada dia? So itu pun kena berhati-hati. Kerana walaupun seorang itu melakukan maksiat yang banyak, tapi diberikan nikmat oleh Allah SWT, ulama kata dia ada satu istilah kita panggil istidraj. Istidraj ni sebenarnya adalah satu bentuk ujian. Kan? Satu bentuk ujian. Bila Allah SWT bagi nikmat tu, sebab Allah SWT tak rugi apa-apa. Kan? Allah SWT dia tak rugi apa-apa. Kau ikut cakap aku ke, kau tak ikut cakap aku ke, tak kisah. Allah nak bagi nikmat, kau ambil-ambil lah. Sebab Allah tak kurang pun nikmatnya itu. Tapi sebenarnya nikmat yang diberikan itu adalah istidraj, satu ujian kepada kita, sama ada kita sedar ke tak dalam kita melakukan dosa, rupanya Allah SWT bagi kita nikmat. So itu aku buat dosa tu, Allah SWT tetap tak murka, bagi aku nikmat. So sepatutnya aku kena bertaubatlah sekarang. Sebab nanti takut-takutnya bila Allah SWT dah mula murka dan dah tak bagi nikmat, so takut-takutnya kita tidak diampunkan oleh Allah SWT. So itu pemikiran yang sepatutnya bila mana seorang yang melakukan maksiat tapi masih lagi diberikan nikmat oleh Allah SWT. Sebab dia adalah istidraj, dia adalah ujian. So pemikiran sepatutnya adalah kita kenalah bertaubat. Sebab dalam kita melakukan maksiat pun Allah bagi nikmat, takut-takutnya nanti Allah SWT tak nak bagi nikmat, tambahan Allah SWT dah murka kepada kita. So sepatutnya kita kena bertaubat. So itu yang dimaksudkan kat sini. Yang dinamakan nikmat tu di kulit saja, tapi dalam batinnya tu ada kekalahan, maksudnya ada buruk. Nikmat tu luaran saja, dalamannya tak. Macam istidraj tadilah. Rupa-rupanya nikmat-nikmat ni sementara je. Dekat akhirat nanti Allah bayar lagi teruk. Sebab Allah kata, aku dah bagi kau nikmat pun kau tak nak dengar cakap aku juga. Macam tu. So balasannya lagi teruk. Macam Firaun lah. Kan? Firaun kaya raya, dia ada kerajaan besar, dia ada hamba yang ramai, dia ada pertolongan, dia kaya dan sebagainya. So adakah itu menunjukkan bahawasanya Firaun itu betul? Sebabnya dia kaya raya, dia ramai pengikut dan sebagainya? Tak. Itu adalah istidraj, ujian daripada Allah SWT, sehinggalah pada akhirnya dia tidak mahu beriman kepada Allah SWT, maka Allah SWT murka dan Allah SWT azab dia dan juga pengikut-pengikut dia. Itu maksud kat sini. Okay? Di luar kelihatan mewah, padahal jiwa kering dan gersang kerana tidak pernah disirami oleh air hujan hidayahmu. Tengok, kelihatan luar ni macam okey je, baik je semua, pakaian pun sihat je, tapi rupanya hati dia kering daripada hidayah Allah SWT. So itu yang kita tak nak. Okay? Jadi kami tidak memohonkan yang demikian. Yang kami mohonkan ya Tuhanku ialah nikmat yang kekal abadi. Yang kita minta kepada Allah SWT adalah satu nikmat yang kekal. Kita tak nak nikmat-nikmat yang sementara ni. Kan? Dalam kita buat dalam kerjaya, dalam bisnes dan sebagainya, kita tak nak untung yang sekejap je. Kita nak yang berterusan. Kan? Nikmat yang akan menjadi suluh kami di dalam hidup di dunia ini, dan bekal yang akan kami hadap engkau di akhirat diliputi oleh redha engkau. Kita nak nikmat yang mana kita boleh mendapatkan manfaat daripada nikmat itu di dunia ini, dan juga kita boleh buat sebagai bekalan di akhirat nanti untuk berjumpa dengan Allah SWT. Itulah nikmat yang kita nak. Kan? Nikmat keimanan tu.
Bila kita hidup di atas muka bumi ini dengan nikmat keimanan kepada Allah SWT itu, redha Allah SWT, dan bila pergi akhirat nanti pun kita bawa nikmat itu berjumpa dengan Allah SWT dan Allah SWT redha. So itu yang dimaksudkan. Apabila Allah telah menganugerahkan nikmat redha-Nya kepada seseorang hamba, tercapailah olehnya puncak kebahagiaan jiwa di dalam hidupnya sekarang ini. Bila kita dah dapat satu nikmat yang terbesar daripada Allah SWT, dah sampailah puncak kebahagiaan bagi manusia. Permulaan dari redha Allah itu ialah bila mana telah tumbuh dalam jiwa keinsafan beragama. Insaf, rasa beragama, ingin beragama ni sebenarnya satu nikmat daripada Allah SWT. Sebab tu kalau kita dengar kadang-kadang ada orang kata, tak kisahlah ustaz-ustazah dan sebagainya, bila mula ceramah ke sebagainya, dia kata, Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam yang kita perolehi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, besar nikmat iman dan Islam. Sebab cuba kita bayangkanlah, na'udzubillah kan, sekiranya kita ni dilahirkan bukan dalam agama Islam. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak percaya satu benda yang di luar kepercayaan kita? Kita tak tahu. Macam sekarang ni, kita ni memang dah beragama Islam. Kita telah dilahirkan dan dibesarkan, Alhamdulillah, dengan Islam. So, apa pun yang orang kata, Tuhan tu dua, Tuhan tu tiga, hati kita dah solid dah. Hati kita ni, orang kata apa, dah mantap dari sudut beriman bahawasanya Allah itu satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh kepada Allah SWT. Hati kita ni dia dah lekat dah benda tu. Sebab kita memang dari kecil kita dilahirkan, itulah agama kita yang diajarkan oleh kedua ibu bapa kita. Tapi cuba bayangkan, na'udzubillah, tapi sekiranya kita dalam kasut mereka yang dilahirkan bukan dengan agama Islam. So dia memerlukan kepada satu hidayah yang cukup istimewa daripada Allah SWT untuk menggerakkan hati dia untuk dia kembali balik kepada agama Islam. Walhal hati dia sekarang ni tengah tertaut pada agama yang lain. Sebab dia contoh dilahirkan dalam agama yang lain, sebagai contohnya ikutlah agama apapun. So mesti dia dah percaya ke situ. Macam mana kita percaya kepada agama Islam. Jadi macam mana hati mereka itu nak dilembutkan kemudian dikembalikan balik kepada agama Islam, itu memerlukan kepada hidayah Allah SWT yang sangat besar. So sebab tu bila kita timbul keinsafan dalam hati kita untuk beragama, khususnya beragama Islam, itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Itulah permulaan daripada redha Allah SWT. Bila Allah redha dengan kita, Allah SWT mudahkan kita untuk berasa insaf. Bila kita dah tak ada rasa insaf dalam diri, bila mana kita buat jahat tu dah tak rasa jahat dah, so kat situ redha Allah tu dah mula hilang daripada kita. So itu yang kita, waliyahzubillah, itu yang kita takut. Allah SWT dah mula murka kepada kita dan tak kisah dah kita melakukan kesilapan. Tapi bila kita nak lakukan kesilapan, kita rasa bersalah. Kan? Itu pun bukanlah baik sangat kan. Tapi bila kita nak lakukan kesilapan tu, kita ada rasa salahnya di situ. So kat situ walaupun sedikit rasa bersalah itu sebenarnya adalah rahmat daripada Allah SWT yang cuba untuk kembalikan kita kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus tu. Okay? Menjadi Islam yang bererti menyerah diri dengan sukarela kepada Allah SWT. Kita serah diri kita kepada Allah SWT. Kita lakukan satu benda, kita serah diri ya Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tentukanlah apa yang terbaik untuk diriku. Dan iman yang bererti kepercayaan yang penuh. Okay? Iman yang bererti kepercayaan yang penuh. Kita percaya bulat-bulat, kita percaya sepenuhnya bahawasanya agama yang benar itu daripada Allah SWT. Islam dan iman menimbulkan ihsan, iaitu bekerja terus memperbaiki dan mempertinggi mutu jiwa. So dia Islam, iman, ihsan ni dia adalah 3 rangkai yang berkaitan. Okay, dalam hadis Nabi, ada satu hadis Nabi yang masyhur tu, memang Nabi SAW ada menceritakan tentang Islam, rukun 5 tu lah, rukun Islam yang 5 tu, iman dan juga ihsan. Okay, 3 benda ni. Okay, so ini adalah orang kata apa, asasnya kepada agama kita. Perlu ada iman, perlu ada Islam dan juga perlu ada ihsan. Okay, maka timbullah nur di dalam jiwa, cahaya yang memberi sinar pada kehidupan. Dan cahaya itu jualah yang akan menyeluhinya sampai ke akhirat. Bila mana kita dah ada agama, kita dah ada keimanan dalam hati, itulah yang akan menyuluh kita untuk hidup di atas muka bumi dan juga sampailah kita di akhirat nanti. Nikmat inilah yang kita mohonkan. So inilah, perasaan inilah, nikmat inilah yang kita mohon daripada Allah SWT untuk tercapai hendaknya oleh kita kehidupan sebagaimana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan syuhada serta salihin itu. Seperti mana yang para Nabi, para Rasul, para syuhada, para salihin dapat, kita harap kita pun dapat yang sama. Kerana kalau nikmat itu telah datang,
telah tercapailah oleh kita kekayaan yang sejati. Kalau kita dapat tu, itulah kekayaan yang sejati, itulah kehendak kita yang paling sejati, yang paling mutlak. Dengan kekayaan itu, kita tidak merasa takut menghadapi hidup. Bila mana kita dah capai tahap keimanan yang cukup kukuh, yang cukup tinggi, kita dah tak ada rasa takut dah dalam kehidupan ini. Dengan segala tanggungjawab dan sebagainya. Sebab kita tahu, sebabnya benda ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun bahkan tidak gentar menghadapi maut, sebab maut hanyalah perkisaran sejenak daripada hidup fana pada hidup yang khulud. Kan? Jadi dia kata kat sini, Hamka kata, bila nilai keimanan itu dah sampai kepada puncak keimanan, bahkan mereka tidak merasa takut gentar terhadap maut, terhadap mati. Kan? Kalau kita tengok dalam realiti hari ini, dalam isu yang hari ini, kita tengok saudara mara kita di Gaza, di Palestin, macam mana keberanian mereka dah sampai ke tahap itu. Sebenarnya cerita Gaza ni saya nak masuk ayat seterusnya ni. Sebab cerita pasal orang Yahudi, tapi dah dia masuk kat sini kan. Kita sentuh sikit lah kan. So, macam mana orang di Gaza, orang di Palestin ini, mereka kekal di negeri mereka, di negara mereka, mempertahankan tanah mereka. Bahkan ada yang dah keluar, masuk balik. Contohnya, kalau tuan-tuan dan puan pernah tengok ada berita tak lama lah dalam waktu isu-isu ni berlaku di USIM nilai tu, ada seorang keluarga lah, bukan seorang di keluarga, tapi yang tengah sama belajar dekat USIM tu, yang ayah kalau tak silap saya lah, bapa tu, dia sambung PhD di USIM. Kemudian bila dia dah habis, dia, isteri dia dan anak-anak dia kecil-kecil comel-comel, dan anak dia keluar berita baru-baru ni kan. Kalau ikutlah kan, kalau lah dinilai kepada orang yang imannya rendah lah kan, bila kita kata macam tu, rasa macam dah tak balik dah kot Gaza kan, dah hidup selesa kat Malaysia ni, selamat, tenteram dan sebagainya, rasa macam nak kekal lah kat sini. Tapi disebabkan kecintaan mereka terhadap tanah air mereka itu, dan rasa tanggungjawab mereka untuk pulang kembali kepada tanah air mereka, dan juga dengan keimanan mereka yang tinggi, mereka sanggup untuk pulang balik. Jadi family Palestin ni yang ayahnya tu tengah belajar di USIM, dah habis, alhamdulillah habis, balik je ke Palestin, dapat berita satu keluarga mati kena bom. Daripada mak ayahnya sampailah ke anak-anaknya kecil-kecil yang comel-comel, semuanya mati syahid, kan, dibom oleh tentera Israel, laknatullahi alaihim. Jadi nak katanya mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Sebab apa? Sebab mereka telah mencapai tahap keimanan yang sangat tinggi, yang boleh kata cukup kukuh untuk membuatkan mereka tidak rasa takut untuk menghadapi maut. Sebab maut ini, kehidupan ini adalah fana. Hamka kata fana maksudnya dia tidak kekal pada hidup yang khulud. Khulud ni yang kekal ni di akhirat nantilah. So sebabkan dia tahu benda tak kekal, jadi dia tidaklah rasa takut terhadap kematian. Kan? Itu satu bentuk muhasabah lah pada diri kita, pada diri saya secara khususnya. Bila kita fikir balik, adakah tahap keimanan kita sudah sampai ke tahap itu, yang mana tidak gentar untuk menghadapi maut? So sebenarnya itu satu tahap keimanan yang tinggi. Okay? Berapa banyaknya orang yang mati menjadi korban kerana menegakkan imannya kepada Tuhan, tetapi jejak kebenaran yang mereka tinggalkan dipusakai oleh anak cucu. So para nabi sebagai contohnya, mereka pun tidak gentar takut maut kan. Nabi masuk perang, berapa banyak perang Nabi masuk kan. Nabi Musa sampai kena kejar dengan Fir'aun. Apa lagi, Nabi Isa sampai dikejar juga oleh penduduk dia. Banyak lagi nabi-nabi yang lain dan sebagainya. Kalau kita cerita para sahabat pun sama, yang diseksa, yang dihina dan sebagainya, dicampak batu, macam-macam ada. So mereka ini tidak gentar kerana keimanan mereka yang sangat tinggi. Okay? Jadi itulah jalan mereka inilah yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Okay. Kemudian Allah SWT sambung lagi. Allah SWT spesifikkan lagi jalan yang kita minta tu. Yang pertama adalah jalan yang orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada kepada mereka. Kalau ikut Allah SWT berhenti full stop kat sini pun dah cukup dah. Okay. Memanglah jalan yang kita minta kepada Allah tu adalah jalan mereka-mereka yang benar lah. Itulah kita faham lah. Tapi tak, Allah SWT tambahkan lagi, Allah SWT spesifikkan lagi jalan itu, sampailah
kita ada sambungan ayat yang seterusnya, iaitu ghairil maghdubi alaihim. Ghairi al-maghdubi alaihim. Maksudnya jalan yang kita nak tu jalan mereka yang menerima nikmat, bukan dia ada orang kata apa, exclude. Kita nak benda-benda ni kecuali benda-benda, dia ada kecuali kat sini. Bila Allah masukkan kecuali kat sini, nak berikan satu penekanan lah, kan. Kecuali bukan jalan mereka yang dimurkai, al-maghdub. Okay? Kalau kita tengok perkataan bahasa Arab, ghadabah ni maksudnya marah. La taghdab, dalam hadis Nabi kata la taghdab, jangan marah. Ada hadis Nabi tu, ada para sahabat jumpa dengan Nabi, dia kata, ausini, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah. So Nabi SAW ni, kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan ausini, berikanlah nasihat, kita boleh tengok kebijaksanaan Nabi SAW. Bila orang datang jumpa Nabi minta nasihat, selalunya ataupun kebiasaannya, nasihat Nabi tu dalam hadis-hadis tu akan berlainan. Ada yang Nabi nasihat untuk buatlah baik pada ibu bapa. Adalah nasihat yang Nabi nasihatkan benda lain. So ada satu hadis ni yang mana sahabat tu jumpa dengan Nabi, dia minta nasihat dengan Nabi kata la taghdab, janganlah kau ni marah. Sebab apa? Sebabnya individu yang tanya kepada Nabi tu dia pandai barat. Dia ada sifat marah tu. Jadi nasihat yang sesuai untuk dia, Nabi kata la taghdab, janganlah kau marah. Jadi perkataan al-maghdub maksudnya, kalau ghadaba, maghdub maksudnya yang dimarah. Dia maf'ul, yang dimarah. So yang dimarah oleh siapa? Yang dimarah oleh Allah SWT lah. So maghdub kat sini boleh terjemah sebagai dimarah, tapi dalam terjemahan ni dimurkai, ataupun bahasa mudahnya dibenci. Dibenci oleh Allah SWT. Bukan jalan yang diberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dibenci, yang dimarah oleh Allah SWT. So persoalan kat sini siapa? Siapa yang dimurkai Allah itu? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya rasul-rasul, telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, tetapi dia masih saja memperturutkan hawa nafsunya. Ini orang-orang yang Allah SWT marah. Ada orang yang Allah dah bagi kat dia petunjuk. Allah dah bagi rasul kepada dia untuk mendidik dia ataupun untuk membawa dia kepada jalan yang benar. Orang tu Allah dah bagi wahyu kepada mereka. Tapi mereka tetap saja mengingkari dan juga mereka memperturutkan hawa nafsu. Tak nak ikut petunjuk, tak nak ikut Nabi, tak nak ikut wahyu. Nak ikut hawa nafsu. Telah ditegur berkali-kali, tetapi teguran itu tidak juga dipedulikannya. Dia merasa lebih pintar daripada Allah dan Rasul-Rasulnya dicemoohkan. Petunjuk Allah diletakkan ke samping, perdayaan syaitan yang diperturutkannya. Ini adalah mereka yang telah dimurkai, yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya selitkan sedikit dalam ni, mungkin ada nanti peringkat-peringkat bawah, tapi tak apa, saya selitkan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah mentafsirkan ayat ni. Nabi kata, al-maghdu humul yahud, ad-dallin humun nasara. Nabi SAW kata, al-maghdu kat sini adalah orang-orang Yahudi, ad-dallin kat siratal lazina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan dia ada al-maghdub dengan ad-dallin. So al-maghdub kat sini orang yang dimurkai ini merujuk kepada orang Yahudi, ad-dallin adalah orang Nasrani. Okay. Kalau kita tengok memang sesuai. Orang Yahudi ni adalah mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Yahudi ni, tuan-tuan dan puan, banyak nabi yang lahir daripada kalangan Yahudi. Kan? Ramai. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya lahir daripada Yahudi. Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Arab. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dia Arab. Nabi Muhammad dia bukan Yahudi, dia Arab. Kan? Tapi Nabi-Nabi sebelum itu, dia adalah Yahudi. Jadi, sebab tu Allah marah kepada orang Yahudi. Kerana apa? Sebab tu Nabi kata, al-maghdub humul yahud. Orang yang dimarah tu adalah orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ini telah diberikan Rasul yang ramai daripada kalangan mereka. Kan orang Yahudi banyak Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Banyak Rasul diberikan kepada mereka. Banyak kitab wahyu diberikan. Orang Yahudi dapat Taurat, orang zaman Nabi Musa dapat Taurat, zaman Nabi Isa dapat Injil. Tapi walaupun banyak kitab diberikan kepada mereka, mereka tak ingkar memperturutkan hawa nafsu mereka. Sebab tu al-Yahud kat sini sesuailah dengan al-Maghdub. Macam tu. Cumanya walaupun macam tu, dalam ilmu tafsir ada satu kaedah dalam pengajian tafsir ni, kita kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya
Ibrah tu kita boleh ambil pengajaran itu umum kepada semua orang, tak semestinya spesifik kepada khas terhadap pihak-pihak tertentu je. Maksudnya kalaulah betul ayat memang ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, tapi bukanlah maksudnya Yahudi je kita tak kena, tak. Kalaulah na'uzubillah, kalaulah seseorang itu termasuk juga dalam kategori ni, dah bagi petunjuk, dah dapat wahyu, dah dapat kitab, dah dapat apa, tapi mungkar, ingkar, mereka ini juga tergolonglah dalam golongan al-maghdub. Mereka ni pun samalah macam orang Yahudi. Itu maksudnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil ibrah tu umum, semua orang, tidak khusus kepada sebab ayat ni diturunkan sahaja. Macam tu. Okay? Dalam hikayat lama ada disebutkan bahawa pada suatu hari seorang besar kerajaan, okey, ini saya ringkaskanlah cerita ni, saya ringkas ni, yang perenggan yang ni dengan perenggan yang seterusnya. Sebab kat sini Hamka nak ceritakan tentang apabila dibenci oleh seseorang. Macam kita lah, bila kita dibenci oleh seseorang yang kita hormati, kita sayangi, so dia akan rasa tak selesa lah, dia akan rasa tak kena kan. Bila mana seorang dia dibenci, tak suka, orang kata tak suka, bos dia tak suka, dibenci oleh bosnya, oleh majikannya, sudah pastilah dia akan ada benda yang tak selesa kat situ kan. Dia ada uncomfortable perasaan kat situ kan. Bila tak kena dengan bos, dia adalah gaji tak naik ke, contohnya lah kan. Bila mana dia dibenci, tapi itu di peringkat manusia. Bila mana kita dibenci oleh seorang anak, dibenci oleh ibu bapanya, so mendapat kemurkaan ibu bapanya. Pasangan dibenci oleh pasangan yang lain, suami dibenci oleh isteri, isteri dibenci oleh suami, na'udzubillah. So sudah pasti hak-hak sebagai suami isteri itu tidak dapat ditunaikan, kan. Jadi bila dibenci itu, kita akan dapat bukan nikmat, kita akan dapat azab, kita akan dapat keburukan. Macam mana saya kata tadi lah, bila kita, na'udzubillah, bila seseorang itu dibenci oleh majikannya, kemungkinan akan ada efek terhadap kerjaya dia, sebagai contohnya. Jadi kat sini Hamka pun kata adalah satu hikayat lama, cerita lah. So bila Hamka kata hikayat lama ni, boleh jadi dongeng, boleh jadi betul. Ceritanya, yang ni saya ringkas kalau ceritanya, cerita di kat sini Hamka cerita, pada satu hari adalah beberapa orang ni menghadap raja, Hamka kata. Contohlah kata ada 4-5 orang lah menghadap raja. So raja pun turun, bila dia menghadap raja tu, raja pun salam lah seorang-seorang. Contoh ada 5 orang, raja salam orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kemudian raja tak salam dah. Lepas tu raja pun duduk balik tempat duduk dia. So orang kelima ni dia rasa dia dibenci oleh raja. So disebabkan dia rasa dia dibenci oleh raja tu, mulalah timbul perasaan dia tak selesa lah. Dia rasa down, dia rasa orang kata apa, lepas semangat, dia rasa tak bersemangat dan sebagainya, sehingga pada akhirnya dalam tu ditulis lalu diminumnya racun, kan, lalu sekali bunuh diri, macam tu kan. Sebab apa? Sebab bila dia rasa dia telah dibenci oleh raja dia ketika itu. So itu peringkat manusia, kan. Kalau tengok cerita Cina ke, cerita Korea ke, kadang-kadang sekarang kan, bila dalam cerita-cerita lama lah, cerita-cerita dengan raja-raja sebagainya, bila dia buat kesalahannya, dia kata bunuhlah aku kan. Itu cakap mulut je lah tu, orang kata cakap-cakap ayam kan, dia suruh bunuh, tapi sebenarnya bukan nak suruh bunuh, dia nak katanya, aku ni layak dibunuh lah, aku dah buat salah, kan. Sebab itu cara dia, bila dia rasa raja dah benci, bunuh je lah aku. Itu manusia punya, di tahap manusia lah, level manusia. Tapi apatah lagi kalau kita ni dibenci oleh Tuhan, na'uzubillah lah. Kan, bila kita, na'uzubillah, tapi bila seseorang itu dibenci oleh Tuhan, apatah lagi. Kan, bunuh pun tak boleh lari, bunuh diri tak boleh lari. Bila dibenci oleh raja, bunuhlah diri, larilah. Raja tu tak berurusan dengan dia, dia pun tak berurusan dengan raja tu dah. Tapi bila dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup pun akan hadap Allah, mati pun akan berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah besarnya bila dibenci oleh Tuhan. Wal-iyazubillah, kan. Itu yang kita tak nak. Jadi sebab tu saya dah ringkaskan 2 perenggan ni. Kita tengok perenggan yang seterusnya. Begitulah perasaan orang berkhidmat kepada raja apabila dia merasa bahawa rajanya tidak senang lagi kepadanya. Maka betapalah perasaan kita, wahai insan yang ghafil. Ghafil kat sini maksudnya lupa kalau Allah yang murka kepada kita. Wal-iyazubillah. Itu kalau sesama manusia, kan, dimurkai, dibenci. Itu pun kadang-kadang kita ni sesama manusia, kadang-kadang kalau orang benci pun kita tak kisahlah. Kau benci aku pun, kita ni sama-sama manusia.
Benci pun setara mana juga kan. Rezeki Allah yang bagi. Itu sesama manusia. Kita bolehlah cakap macam tu. Tapi bila dengan Allah SWT, mana boleh kita kata macam tu kan. Tak kisahlah Allah benci kita, mana boleh kata macam tu. Kan? So macam mana kalau Allah yang murka kepada kita? Kita pun akan dihadirkan juga ke hadapan Allah bersama orang yang lain. Namun kalau Allah murka kepada kita, akan betapalah sikap kita. Dan Allah pun berfirman, memang ada orang yang tidak akan dilawan bercakap oleh Allah pada waktu itu kerana murkanya, sebagaimana tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 77, tentang orang yang memperjualbelikan janji Allah dan mempermudah-mudah sumpah kerana mengharapkan harga yang sedikit. Itu sekadar dia bagi contoh sajalah terhadap apabila dimurkai oleh Allah SWT. Jadi kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, nak ceritanya ayat ni, ghairil maghdubi alaihim, satunya merujuk, kalau hadis Nabi, dia merujuk kepada orang Yahudi. Tapi, macam saya kata, al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. So, disebabkan itu, mufassir, pentafsir kata, maksud al-maghdub ni bukan sekadar orang Yahudi. Tapi maghdub ni adalah mereka yang telah diberikan nikmat, diberikan petunjuk, diberikan wahyu, tapi mereka ingkar kepada Allah SWT. Disebabkan itulah Allah SWT benci mereka. Dan siapa yang berperlakuan seperti itu, maka tidak ada bezalah dia dengan orang Yahudi. Itu maksud dia. Okay. So kita terus kepada ayat yang sambungan ayat yang seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nak habiskan waladdallin. InsyaAllah sempat, insyaAllah kita habiskan waladdallin. Bukan sekadar orang yang maghdub je kita tak nak. Allah perincikan lagi dan juga jalan mereka yang sesat. Okay. Macam saya kata tadi dalam hadis Nabi SAW, al-maghdub humul yahud, ad-dallin humun nasara. So ad-dallin kat sini adalah Nabi kata orang Nasrani. Yahudi yang zaman Nabi Musa, Nasrani zaman Nabi Isa. Okay. Sebabnya orang Nasrani ni mereka sesat. Dia beza dengan maghdub tu. Al-maghdub, orang Yahudi ni, dia tak sesat dalam erti kata, dia memang beriman dengan Allah dan juga Nabi Musa. Dia beriman dengan Allah dengan Nabi Musa. Tapi dalam dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa itu, mereka ingkar. Macam tu. Beza dengan orang Nasrani, mereka beriman dengan Nabi Isa, tapi akhirnya mereka menyimpang, melencong, sesat. Itu perbezaan antara Yahudi dan juga orang Nasrani. Sama juga, macam saya kata, al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pengajaran tu diambil secara umum, bukan khusus kepada pihak-pihak tertentu sahaja. So, ada pun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani sahaja membuat jalan sendiri di luar yang digariskan Allah SWT. Sesat ni adalah dia ni berani buat benda yang di luar daripada apa yang disuruh. Sesat lah tu. Kita dah bagi guideline pada orang tu kan. Okay, ni cara buat dia macam ni. Step 1, step 2, step 3, step 4. Bila dia menyimpang daripada guideline yang kita buat tu, dan lagi-lagi lah yang menyimpang tu salah, so kita kata dia sesat lah. Kau telah sesat. So kau kena cari balik jalan yang betul. Sesat tu maksudnya menyimpang lah. Itu maksud dia. Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan di atas tentang kepercayaan akan adanya Allah, sampai orang-orang Arab mengkhususkan nama Allah buat Allah yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahawa kepercayaan kepada Allah itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Namun kepercayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadi jaminan bahawa orang itu tidak sesat lagi. So yang ni saya ringkaskan dari perenggan 1 dan perenggan 2 ni. Sebabnya secara umumnya, ini cerita tentang negara Arab lah. Secara umumnya orang zaman Nabi dahulu, mereka mempercayai Allah. Kan? Sebelum Nabi SAW diutuskan pun menjadi Nabi, penduduk Mekah ketika itu mereka mempercayai Allah tu sebagai Tuhan. Sebab tu sebab mereka berpegang kepada syariat Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. So sebab tu bila Raja Abrahah, kalau kita ingat dalam sirah Nabi, kan waktu Nabi nak dilahirkan tu kan ada tentera bergajah yang datang menyerang Kaabah kan, dalam surah Al-Fil tu kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu kan, kita pernah dengar cerita-cerita ni kan. Anak-anak kita pun, budak-budak pun belajar kisah Nabi ni. So waktu Nabi nak dilahirkan tu, adanya tentera Abrahah datang menyerang. So apabila tentera Abrahah datang nak menyerang tu, Abdul Muttalib ketika itu, atuk Nabi SAW, dia tak larang untuk Abrahah serang.
Mekah tu, Kaabah tu khususnya. Sebab apa? Dia kata sebab Kaabah ni dia ada tuan dia. Itu Abdul Muttalib kata. Abdul Muttalib yang bukan Islam, bukan mengikuti syariat Islam ketika itu sebab dia sembah berhala dan sebagainya. Dia kata nak serang-serang lah. Sebab Kaabah ni ada penjaganya, iaitu Allah SWT. Nak katanya orang Mekah ketika itu beriman kepada, maksudnya mereka mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Cumanya sebab apa? Sebab itu adalah hasil daripada syariat yang dibawa sebelum itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya. Macam tu. Cumanya ada yang beriman kepada Tuhan secara umum je. Tapi Tuhan tu mana? Itu macam-macam lah. Itu agama kita macam-macam. Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan sebagainya. Okay. So sebab tu dia ada yang percaya kepada agama dengan yang tidak percaya kepada agama. Atheist. Kita panggil atheist, yang tidak percaya kepada agama. Itu dah satu hal masalah lah. Yang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan pula, ada terpecahlah kepada banyaknya agama. Sama ada agama kita, agama Islam dan agama-agama yang lain. So itu saya ringkaskan dua perenggan tu lah. Dia ada sepanjang sikit bahasa itu. Orang-orang yang telah mengaku beragama pun dapat juga tersesat kadang-kadang kerana terlalu taat dalam beragama, lalu ibadah ditambah-tambah dari yang telah ditentukan. Perenggan yang bawah sikit tu. Okay. Orang-orang yang telah mengaku beragama pun dapat juga tersesat. Orang yang beragama pun boleh jadi tersesat. Sebab itulah yang berlaku pada orang Nasrani. Orang Nasrani yang ikut Nabi Isa, asalnya mereka ini tak sesat. Mereka ni beragama. Mereka ni orang yang alim. Kan? Maksudnya zaman Nabi Musa mestilah ada talk share dia. Zaman Nabi Isa, Nasrani mestilah ada orang-orang yang talk share dia tu, orang-orang yang warak dia tu. Tapi nak kata di dalam mereka beragama, mereka juga boleh tersesat. Kerana terlalu taat dalam beragama, lalu ibadah itu ditambah-tambah dari yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga timbullah bid'ah. So ini yang dikatakan oleh Hamka. Bid'ah ni adalah satu perkara baru. Bid'ah ni kalau, saya tak nak cerita panjang bid'ah ni, tapi bid'ah ni kalau kita tengok dalam bab dia ada banyak perspektif. Ada yang bid'ah tu di situ dari sudut benda yang baru secara umum. Kan? Kereta bid'ah contohnya kan. Tapi bid'ah yang boleh diterima. Sebab apa? Dia memberi manfaat kepada kita. Bid'ah. Dalam akidah pun ada bid'ah. Bid'ah akidah tu adalah tambahan agama lain lah. Syiah, percaya Mu'tazilah, sebab itu adalah bid'ah. Dalam ilmu hadis pun kita panggil ahlul bid'ah itu merujuk kepada akidah yang berbeza. Dalam fiqah pun ada isu bid'ahnya. Menambah amalan-amalan yang berlebihan. Disangka masih dalam agama, padahal telah terpesong keluar. So itu yang dimaksudkan dengan waladhdallin kat sini adalah sesat. Okay? Itu saya telah ringkaskan beberapa perenggan lah tu. Saya ringkaskan muka surat 111, 110. So dua muka surat saya ringkaskan tadi. Sekali lalu berkaitan dengan sesat. So macam Yahudi tadi, Al-Maghdub, mereka yang ingkar walaupun telah diberi petunjuk. Ad-Dhalin pula mereka yang sesat. Mereka sesat maksudnya apa? Maksudnya dia dah jalan betul. Kalau lah mula-mula dah tak jumpa jalan, itu bukan sesat. Itu tak jumpa jalan. Itu yang nak minta hidayah Allah SWT. Tapi sesatnya adalah dia jalan tu dah betul tapi menyimpang. Itu yang berlaku. Dia jalan dah betul tapi menyimpang. So itulah kesesatan yang berlaku. So jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang kita minta daripada Allah SWT supaya jalan-jalan yang bukan diberikan kepada orang Maghdub dan juga orang Nasara. So saya rasa itu sajalah untuk tafsiran ayat ini. Kalau saya boleh simpulkan balik tadi, kita dah lalui berkaitan dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan mereka yang telah diberikan nikmat, iaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Okay, kita nak jalan yang tu. Kita tak nak jalan mereka yang telah dibenci oleh Allah SWT, telah dimurkai, iaitu al-maghdub, atau spesifiknya orang Yahudi, dan juga ad-dhalin, mereka yang dah ikut jalan yang betul tapi tiba-tiba sesat. Itu kita panggil ad-dhalin, ataupun secara spesifiknya orang Nasrani. So itulah jalan-jalan yang kita nak dan jalan-jalan yang kita tak nak digabungkan dalam satu ayat. Okay? Jadi itulah penutup kepada surah Al-Fatihah. Kalau kita ulang balik pada Bismillah tadi, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu, kat situ kita dah start minta kepada Allah SWT, kita sembah kepada Allah SWT, kita minta pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus.
Jalan yang lurus tu apa? Jalan yang telah diberikan kepada mereka yang diberikan nikmat, bukan jalan maghdub, bukan jalan at-talil. So itulah orang kata apa, satu rangkuman terhadap surah Al-Fatihah. Okay. Dan saya rasa itulah penutupnya untuk surah Al-Fatihah, insyaAllah. So nanti kita akan sambung. Kalau tengok dalam buku kita ni 113, 114, 115 ni, sebenarnya Hamka dia ada masukkan sedikit isu-isu fiqh. Tapi saya tak nak masuk dalam ni sangat, sebab kalau kita nak tengok perbahasan fiqh ni, baiknya kita mengaji fiqh terus, kan? Maksudnya buka buku fiqh, kita tengoklah. Contoh kalau kita di Malaysia ni, kita mendominasikan mazhab Syafi'i, so kita boleh tengoklah kitab-kitab mazhab Syafi'i berkaitan dengan hukum baca Fatihah dalam solat, nak baca kuat ke baca perlahan, nak baca bismillah ke tak baca bismillah. Semua tu adalah perbahasan-perbahasan fiqh. Jadi itu Hamka cerita dekat belakangnya. Dan sebenarnya saya ada cerita juga. Pada awal tu kita ada masuk sikit kan, berkaitan dengan hukum Fatihah. So jadi insyaAllah akan datang, sekiranya ada rezeki, kita akan terus jelas masuk kepada surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan dalam ni juga ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. So bila panjang ni maksudnya cerita dia pun banyak, kan? So insyaAllah nanti kita akan masuk dalam surah Al-Baqarah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sebelum mengakhiri itu, sekali lagi, sebab kita menyentuh berkaitan dengan Yahudi dan Nasara dan sebagainya ni, sama-samalah kita mendoakan saudara mara kita yang berada di Palestin, di Gaza, yang sentiasa berjuang. Saya tertarik bila saya dengar ada satu penyampaian ni, bila cerita pasal orang Yahudi ni. Sebabnya cerita pasal Gaza Palestin ni bukan hari ni je, dia dah lama dah, kan? Dia dah lama naik surut kan. So kita mungkin tak terasa apa-apa sangat, sebab Alhamdulillah kita diberikan Allah SWT berada dalam keadaan yang aman, yang tenang. Tapi bila kalaulah sekiranya kita mendalami, menghayati isu ini, kita akan rasa sedih dan kita akan rasa terpanggil sebab kita ada kaitan dengan isu. Baru-baru ni saya dengar ada satu talk berkaitan dengan Gaza ni. Ada satu statement tu yang membuatkan saya rasa macam, oh kali ni memang terasa betul. Mungkin pada tuan-tuan dan puan biasa dengar dah kot lah kan. Tapi bagi saya, bila saya dengar tu, saya rasa macam terkesan sikit. Bila mana orang yang sampaikan tu penceramah, sebenarnya ramai je sebut macam tu, sebab cuma saya baru dengar. Dia kata apa? Dia kata mereka itu yang di Gaza itu mewakili kita. Mahal ayat tu. Mereka yang di Gaza itu mewakili kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tanah Gaza tu adalah tanah pusaka yang diberikan kepada kita umat Islam. Kita umat Islam semua. Memanglah dari sudut undang-undang negaranya itu tanah Palestin kan. Tak bolehlah tuan-tuan pergi sana nak buat rumah ke, nak ambil tanah ke. Dia adalah undang-undang tanah dan sebagainya. Ya betul. Itu dari sudut negara. Tapi dari sudut agamanya, itu adalah tanah kita, tanah umat Islam. Dan pada hari ini apabila mereka tu dijajah, kita ni tak pergi pun sana. Kan? Kita duduk sini, duduk elok-elok, duduk makan, kan? Duduk minum, duduk tidur, tenang-tenang, dalam aircon, dalam apa sebagainya. Kita kat sini senang. Tapi mereka di sana itu mewakili kita. Maksudnya mereka itu volunteer bagi pihak kita untuk bertempur dengan musuh-musuh Allah SWT tu, mati, hilang keluarga tu, bagi kita ni yang duduk senang lenang di rumah masing-masing. So bila saya dengar itu, saya rasa insyaAllah selesa ni kita berada di sini, berbeza dengan mereka yang kat sana berjuang, kan? Sebab di sana tu macam itulah yang saya cerita tadi, kemaknan yang terlampau tinggi sehingga kan mati tu dah tak menjadi satu benda yang mereka takutkan. Tengoklah dalam video-video yang banyak, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tengok video banyak. Saya secara peribadi tak berkesempatan untuk kenal mana-mana orang Arab daripada Palestin, Gaza ke. Tapi bila dekat universiti tu, di universiti tu ramailah pensyarah-pensyarah yang pernah jadi pengiring kepada imam-imam Gaza, atau bulan-bulan puasa kat imam Gaza datang sebagainya tu, memang dia orang memang cerita. Dia orang kata imam Gaza tu bila duduk Malaysia ni, dia akan telefon keluarga dia. Pertama dia akan tanya adalah, siapa mati hari ni? Kan? Kita ni bila telefon keluarga, kita tanya benda lain dulu kan, sihat ke tidak, makan ke tidak, buat apa, yang lain macam mana. Itu soalan kita biasa, soalan orang-orang yang tengah senang. Alhamdulillah kita. Tapi bagi mereka tu ramailah, memang semua cakap bersama. Bila bawa imam-imam pada Gaza ni, mereka akan call setiap malam, mereka akan tanya, hari ni siapa,
manis syahid, siapa yang mati hari ni. So kat situ ada orang kata hari ni tak ada. Esok call lagi, hari ni tak ada. Lusa hari ni isteri imam tu lah, imam tu call isteri dia kata hari ni bapak mentua kau mati syahid. Bapak mentua kau tu bapak aku lah, isteri dia kan. Jadi responnya Imam Ghazal tu, Alhamdulillah telah syahidnya bapa mertua aku. Macam tu, itu cara mereka, keimanan mereka yang terlampau tinggi. Jadi kalau tuan-tuan tengok banyak dalam video kan, kita dah tak tertengok lah kadang-kadang banyak video kan. Bukan sekadar testimoni orang Islam, orang bukan Islam pun. Ada nurse orang Amerika kan, nurse yang doktor Amerika yang bertugas di Gaza pun, dia pun kata bila dia dah diselamatkan kan, warga negara US semua dibawa keluar daripada Palestin balik ke negara mereka, dia kata apa, setiap malam aku call kawan-kawan kat hospital tu, WhatsApp ada semua kan, boleh call kan, tanya hari ni siapa yang mati, doktor mana yang mati, nurse mana yang mati. So ada je jawapan, ada mati. So itu dah jadi kebiasaan lah. So kita ni tuan-tuan perempuan, kita rasa sangat-sangatlah bersyukur kerana kita berada dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan saudara-saudara kita sana tu, sekali lagi saya sebut, mewakili. Mereka tu wakil kita. Kalau lah kita rasa nak jadi wakil lah, pergilah sana kan. Tapi kita tak, kita berada di sini, diorang tu wakil kan kepada kita. So tanpa kita bayar mereka, tanpa kita bagi apa-apa kepada mereka, mereka menjadi wakil pada kita. Untungnya mereka adalah bila mereka jumpa dengan Allah SWT nanti, mereka dah ada jawapan. Tidak untungnya kita adalah bila kita jumpa Allah SWT, kita nak cakap apa? Kan? Apa sumbangan kita? So itu adalah satu, bagi saya, muhasabah yang sangat besar, khusus untuk diri saya sendiri pun, kita fikir apalah sumbangan yang aku buat sangat untuk negara kita di sana. So apapun, paling tidak kita berdoalah semoga Allah SWT berilah yang terbaik. Kok mana pun bukanlah maksudnya kita nak buang keamanan kita nak kita ni kekal aman lah, itu yang kita nak. Tapi dalam masa yang sama, rasa sedih kita terhadap saudara kita di sana. So itu sajalah saya rasa setakat ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana